Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berangkat membuat lawatan tidak berjadual ke Politeknik Brunei PB dan dua buah kampus di bawah Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, iaitu IBT Kampus Perdagangan dan IBT School of Aviation. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menyentuh beberapa perkara yang menyangkut polisi yang tidak teratur dan lengkap yang boleh menjadikan pentadbiran Politeknik Brunei lemah, dan konsep membina dan meningkatkan mutu perlu dilakukan dengan berhati-hati bukannya dengan tergesa-gesa. Antara dua perkara yang baginda peringatkan ialah aspek pembinaan bagi menempatkan keempat-empat buah sekolah di bawah Politeknik Brunei yang mustahak untuk dipertimbangkan dan jangan mengabaikan cabaran dalam menghadapi perubahan semasa seperti cabaran perkembangan teknologi maklumat yang terus berubah. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah Politeknik Brunei mempunyai visi untuk menghasilkan graduan yang inovatif yang boleh dipasarkan, sementara misinya pula untuk melengkapkan para pelajar dengan kemahiran melalui pendidikan holistik. Titah baginda melihat kepada visi dan misi serta program yang ditawarkan, tidak syak lagi Politeknik Brunei adalah hebat dan membanggakan. Inilah yang kita nampak daripada luar. Mudah-mudahan apa yang dinampak di luar ini akan bersamaan dengan apa yang wujud di dalam. Sehubungan ini, beta agak terkejut apabila mengetahui yang PB tidak mempunyai polisi yang teratur dan lengkap. Namun ia hanya disedari apabila berlaku satu pertukaran jawatan pada sekitar Oktober 2020. Bayangkan PB tidak mempunyai polisi yang teratur dan lengkap sehingga 2020 adalah satu perkara yang amat mengecewakan. Sudah tentu dengan polisi yang tidak teratur itu boleh saja menjadikan pentadbiran lemah, sedangkan PB diperlukan untuk memenuhi keperluan sumber tenaga manusia yang berilmu lagi berkemahiran. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia mengingatkan mengenai kelemahan dalam kolaborasi antara Politeknik Brunei dan syarikat Hengyi Industries Sdn Bhd yang mesti diambil ingatan. Dapat juga dianggap sebagai satu kelemahan ialah dari peparan kolaborasi di antara PB dan syarikat Hengyi Industries Sdn Bhd. Setelah pengerusi syarikat ini melawat ke PB, menyaksikan sendiri keadaan kampus, sambil berinteraksi dengan tenaga pengajar dan penuntut yang mengikuti program Industrial Analysis, iaitu program diploma kolaborasi di antara Hengyi Industries dan PB. Kedua-dua pihak dikatakan telah bersetuju untuk mengembangkan lagi kerjasama dengan merancang bagi penubuhan sekolah petrokimia yang dijangka memerlukan lebih 1,000 jawatan kosong. Namun, kedengaran yang pihak syarikat tidak mempercayai dan malah memandang rendah kebolehan warga tempatan. Lalu ia mengambil sikap untuk tidak akan menerima warga tempatan, sebaliknya akan membawa pekerja dari negara mereka untuk mengisi kekosongan. Kejadian ini jika benar adalah ia satu tanda kekurangan atau kelemahan di pihak PB jua yang sayugia mesti diambil ingatan. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah membangkitkan persoalan mengenai langkah Politeknik Brunei memperkenalkan program Diploma Level 5 HND Kejuruteraan Petrokimia walaupun PB masih belum mempunyai tenaga pengajar yang pakar dan kemudahan yang mencukupi.
Konsep membina dan meningkatkan mutu memang perlu ada di sepanjang masa. Tetapi ia dilakukan dengan berhati-hati, bukannya dengan tergesa-gesa. Seperti PB memperkenalkan program diploma level 5 HND kejuruteraan petrokimia atau petrochemical engineering. Sedang diketahui PB masih lagi belum mempunyai tenaga pengajar yang pakar dan kemudahan-kemudahan yang mencukupi untuk itu. Tidakkah ini satu perkara yang meragukan? Kebawah Duli Maha Mulia bertitah Politeknik Brunei setakat ini telah mempunyai beberapa buah sekolah, itu Sekolah Perdagangan, Sekolah Sains Kesihatan dan Sekolah Sains dan Kejuruteraan yang menawarkan pelbagai program diploma yang berfaedah serta menepati kehendak semasa. Titah Baginda memandangkan semua program tersebut relevan dalam memenuhi tuntutan jangka masa pendek dan panjang abad ke-21. Politeknik Brunei semakin diminati sekaligus mengalami peningkatan jumlah penuntut sedangkan bangunan dan kemudahan yang sedia ada mungkin telah melebihi kapasiti. Oleh itu, mahu tidak mahu soal pembinaan kampus bagi menempatkan keempat buah sekolah di bawah PB adalah mustahak untuk ditimbangkan. Selaras dengan jumlah sekolah, tidak mustahil bermacam-macam keadaan boleh berlaku di dalamnya. Namun beta berharap semua akan berjalan dengan baik, terutama di kalangan para penuntut bagi sekolah masing-masing, supaya benar-benar menjadi penuntut yang berdisiplin dan mempunyai akhlak yang mulia. Dalam usianya yang setakat ini, PB tentu saja telah melahirkan ramai lepasan setelah mereka itu mengikuti pelbagai program yang ditawarkan. Beta hanya setakat ini tahu adakah pernah dibuat sebarang penilaian tentang sejauh mana tenaga kerja boleh pasaran dari kalangan lepasan PB yang telah diterima bekerja atau yang berjaya menjalankan perniagaan sendiri. Ini mustahak untuk diketahui sebagai ukuran kecemerlangan ataupun sebaliknya kegagalan PB. Mengenai Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah selaku institusi pasca menengah, IBTE menawarkan kursus-kursus di peringkat Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal dan Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal. Kursus-kursus yang ditawarkan Titah Baginda boleh dianggap pendidikan teknikal di IBTE yang merupakan satu option tetapi bukan pilihan terakhir last resort bagi meneruskan pendidikan selepas peringkat menengah. Kursus-kursus dalam pelbagai bidang ini tidak diragukan memberikan peluang yang khusus bagi pendidikan teknikal berbanding akademik yang mampu untuk membekalkan negara dengan sumber tenaga manusia yang berkemahiran, skill workers. Dalam pada itu, cabaran hendaknya jangan pula diabaikan dalam menghadapi perubahan semasa, seperti cabaran perkembangan teknologi maklumat yang terus berubah dan juga lain-lain mungkin menyangkut sebagai cabaran, ialah kemudahan prasarana dan bangunan bagi kursus itu terus relevan dan memenuhi pasaran tenaga kerja. Semua ini adalah perlu dilihat sebagai keperluan jua. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Politeknik Brunei dan dua buah kampus di bawah IBTE, Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa kemudahan dan prasarana pembelajaran yang disediakan. Antara yang mula-mula dilawati Baginda ialah bahagian pentadbiran,
perpustakaan dan sekolah perdagangan. You understand? Mula beroperasi pada Januari 2012, Politeknik Brunei terus fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran program-program yang ditawarkan. Today we're actually doing how-to market analysis. What are you taking? Politeknik Brunei terus berusaha membekalkan para pelajarnya dengan pendidikan dan latihan yang holistik, relevan dan berkualiti untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan sosioekonomi negara bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. You finished. Kemajuan teknologi revolusi 4.0 telah memberi kesan dalam kehidupan manusia. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia ke sekolah ini menunjukkan bahawa perlunya ada kesiapsiagaan para tenaga pengajar dan pelajar dalam menerajui revolusi 4.0. Sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi awam, penubuhan Politeknik Brunei merupakan usaha yang diperlukan bagi menjana keadaan lanskap ekonomi dalam dan luar negara. Dari Politeknik Brunei ke bawah Duli Maha Mulia berkenan berangkat ke IBT Kampus Perdagangan Gadong. Mempunyai lebih 540 orang pelajar, sekolah ini menawarkan kursus Higher National Technical Education Certificate HNTech dalam Business and Finance dan Office Administration serta National Technical Education Certificate NTech dalam Business and Administration. What uniform is it? Baju kelas. Yeah. IBT Kampus Perdagangan mempunyai dua cawangan sekolah iaitu IBTE Kampus Perdagangan Gadong dan IBT Kampus Sultan Bolkiah Seria. IBT Kampus Perdagangan mempersiapkan para pelajar dengan kemahiran dalam perniagaan dan kewangan serta membantu mereka mengembangkan pelbagai kemahiran vocational lain. Kami bagi mana yang mistake and then the student will try to correct yang mana yang error. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
pengajian bisnes, anda bisnes. Kebawah Duli Maha Mulia mengakhiri keberangkatan DIBT School of Aviation Brakas. Mempunyai lebih 260 orang pelajar, sekolah ini turut memainkan peranan yang penting dalam bekal dan menyediakan negara dengan tenaga kerja yang sangat berkemahiran dan diperlukan dalam menyumbang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia ke beberapa institusi pendidikan teknikal di negara ini setentunya memberikan lonjakan semangat bagi institusi pendidikan yang lain untuk terus memberi sumbangan kepada bangsa dan negara. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan I GCSE bagi bulan Oktober-November 2020 telah dikeluarkan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pada peringkat nasional seramai 6,137 orang calon yang menduduki peperiksaan peringkat O termasuk peperiksaan I GCSE. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,362 telah memperolehi 8 hingga 11 O, iaitu meningkat sebanyak 3.25%. Bagi calon sekolah kerajaan, seramai 1,010 memperolehi sekurang-kurangnya 8 O, iaitu peningkatan sebanyak 3.52% berbanding pencapaian pada tahun lalu. Pada tahun ini, seramai 548 calon yang mengikuti program pendidikan menengah general 4 tahun, yakni tahun 10, iaitu yang mengikuti 2 tahun menengah bawah dan 2 tahun menengah atas. Daripada jumlah ini, seramai 451 adalah calon dari sekolah kerajaan. Jumlah calon sekolah menengah kerajaan yang memperoleh sekurang-kurangnya 8 O adalah 355 calon, meningkat sebanyak 15.36%. Slip keputusan boleh diambil di sekolah masing-masing, manakala calon-calon persendirian di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Mereka yang berhasrat untuk menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O dan IGCSE bagi bulan Mei dan Jun tahun 2021 boleh mendaftar ke sekolah masing-masing atau Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan bagi calon persendirian. Tarikh tutup pendaftaran bagi calon persendirian ialah pada hari Selasa 16 Februari 2021. Manakala bagi calon-calon sekolah hendaklah mengharapkan permohonan melalui sekolah masing-masing.